Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Topik kita pada hari ini ialah topik pertama dalam bab 3, iaitu nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Sebelum Perang Dunia, negara kita dijajah oleh British. Golongan nasionalis di negara kita melakukan gerakan secara terbuka. Namun, mereka dikawal keras oleh British. Marilah kita sama-sama lihat bagaimanakah gerakan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Kata kuncinya tercetus. Maksudnya bermula daripada apa? Gerakan orang Melayu menentang British. Okay? Mereka menentang British. Kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamisme. Kata kuncinya kebangkitan Islam. Kita telah pun belajar dalam bab 2 bahawa terdapat gerakan pan-Islamisme yang menyeru orang Melayu bangkit bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah menentang penjajah Barat. Ini menyebabkan British berwaspada, iaitu berhati-hati terhadap aktiviti yang berkaitan dengan agama Islam di tanah Melayu, negara kita pada masa itu. Penentangan Tok Janggut merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Antara hasil kebangkitan Islam ialah penentangan setempat seperti Tok Janggut di Kelantan yang melancarkan penentangan bersenjata terhadap British. Kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British. Sedihnya, penentangan Tok Janggut gagal dan beliau mati terkorban dalam perjuangan tersebut. Mayat beliau digantung secara terbalik selepas diarak di sekeliling bandar Kota Baru, Kelantan. British menggunakan cara ini untuk memberi amaran kepada mereka yang berani menentang. Jadi, masyarakat mula berfikir untuk menyusun strategi, iaitu cara lain untuk menentang British. Apakah cara lain yang mereka gunakan? Akhbar dan majalah menjadi wahana penting untuk meniupkan kesedaran kebangsaan. Mereka gunakan akhbar dan majalah seperti yang kita lihat dalam bab 2 sebelum ini, seperti Bulan Melayu sebagai wahana, iaitu alat untuk menaikkan semangat nasionalisme. Namun begitu, kesedaran politik tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Mereka sedar mereka tidak boleh menentang secara terbuka. Sebaliknya, kesedaran politik dilakukan secara rahsia, tanpa disedari, tanpa diketahui oleh British. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang British yang menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik mereka melalui bahan bertulis. Mengapa? Kerana undang-undang British menghalang mereka, iaitu tidak membenarkan mereka menaikkan semangat nasionalisme, iaitu sikap politik mereka melalui bahan bertulis seperti akhbar dan majalah. Contohnya,
ada daripada tulisan mereka pada masa itu menggunakan cerita tentang haiwan dan bukannya manusia untuk sampaikan maksud secara tersirat atau tersembunyi supaya British tidak dapat tahu dan tidak dapat menghalang usaha mereka. Baiklah, secara kesimpulannya, terdapat 6 isi penting untuk topik nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang British. Selain itu, kebangkitan Islam membawa kepada penentangan setempat seperti Tok Janggut. Kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain. Akhbar dan majalah menjadi wahana nasionalisme. Namun, tidak boleh dilakukan secara terang-terangan kerana dihalang oleh undang-undang British. Kesedaran nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia lahir daripada semangat cinta akan negara. Semangat ini jugalah yang menjadi asas kepada perkembangan nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua. Sebagai rakyat, wajarlah kita menghayati dan mengamalkan semangat nasionalisme untuk menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh nasionalis yang membawa kepada kemakmuran dan kestabilan yang ada di negara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.